Tak tahu nak belajar kat mana? Jom ikut Mira. Seronoknya belajar di UCAM. Jom sertai Mira dan daftar secara online di www.ucam.edu.my dan follow like media rasmi kami. Begin here, achieve beyond. College Universiti Ekosains Malaysia UCAM, iaitu IPT milik Risda, di mana ia menawarkan program pertanian, landscape, keusahawanan, IT dan pelbagai lagi. Semualah kita daftar pada hari ini di online www.ucam.edu.my. Bye. Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome back to Pep Talk with Madam Safi. Apa khabar semua? Semoga semua yang menonton bersama-sama dengan kita pada hari ini diberikan kebaikan dunia dan akhirat dan dilindungi daripada segala wabak adalah dan juga segala malapetaka dan juga bahaya. Alright, boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Kalau boleh dengar, boleh komen dekat ruang komen. Alright, supaya saya ni tak syok sendiri seorang-seorang. Kalau jelas boleh komen jelas dekat ruang komen. Alright. Okay, Assalamualaikum Zulzaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Ainul Syakira hadir. Siti Azah Abdul Ghani. Assalamualaikum Madam Safi. Waalaikumsalam. Okey, jelas kata Siti Azah, jelas line-nya. Alright. Si Ernie Sharliza kata Waalaikumsalam, selamat pagi. Alright, so kita ada Isyayani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Afzan Mus. Kita ada Syazalina. Kita ada siapa lagi? Okey, baik. Afzan Mus, dengar jelas. Comel je. Alhamdulillah. Thank you. Alright, okay. Nampaknya memang Allah izinkan kita ada line yang cantik yang jelas hari ini. Alright. Okay, so sebenarnya buat pengetahuan semua, minggu ni adalah merupakan episod yang ke-6. Sepatutnya episod yang ke-6 ni dilaksanakan pada minggu lepas, tapi atas faktor yang tak dapat kita elakkan, kita terpaksa menangguhkanlah kita punya Pep Talk with Madam Safi bersama dengan Haziq. Jadi kita mendoakanlah, jadi kita sama-sama doakan agar Haziq diberikan kesihatan yang sepenuhnya. Okey. Alright, so yang bersama dengan kita sekarang kan, boleh tak saya nak mohon dan nak minta sikit, bukan sikit lah, emoji love lah, banyak-banyak banyak-banyak supaya vibe kasih sayang daripada emoji love tu nanti akan menyerikan lagi hidup kita hari ini. So boleh tak bagi saya emoji love banyak-banyak ni?
Okey, kita ada siapa? Kita ada Wan Aini Ramzan, on point, jelas dan cantik sangat. Okey. Alright, kita ada Aida Nordin. Aida Nordin is watching. Alright. Okey. Alright. Okey, terima kasih atas love banyak-banyak yang saya dapat hari ni. Alright. Okey, so minggu ni kita nak bawakan tajuk kenali kelebihan diri, gilap potensi diri bersama dengan alumni Diploma Sains Pertanian Badrul Munir bin Suzaidi. Okey. Jadi yang dah pun bersama-sama dengan kita, thank you Erdi Shaliza, banyak sangat love tu. Alright. Kita ada siapa lagi? Kita ada Isha Yadi, thank you. Alright, kita ada Azmi. Okey, siapa yang dah bersama-sama dengan kita jangan lupa untuk like, komen dan share kepada ramai-ramai orang lah supaya apa yang kita nak kongsikan hari ni boleh memberi inspirasi kepada ramai orang dekat luar sana. Alright, so mungkin boleh juga tag kawan-kawan, okey, supaya diorang alert tentang perbincangan kita bersama dengan alumni yang terpilih pada minggu ini. Alright, okey. Alright, so mungkin kalau ada nak tanya ataupun nak kongsikan pendapat, bolehlah type dekat ruang komen tu. InsyaAllah kalau ada masa nanti saya akan bacakan bersama-sama nanti. Okay, so kita ada, okay, terima kasih Amin Hadari atas love-nya. Isyayani, terima kasih. Alright, okay. Okey, mungkin ada yang viewer kita yang mungkin pertama kali bersama-sama dengan kita ni kan, Pep Talk with Madam Safi ni merupakan sesi live FB bersama dengan alumni yang terpilih lah, okey. Alumni yang terpilih mungkin kita nak kongsikan atau kita nak borak-borak santai berkaitan dengan pengalaman, motivasi yang boleh memberikan inspirasi kepada kita semua. Okey. Alright. Okey, kita ada Maznah Abu Bakar, kita ada Halimi Abu Hassan, kita ada Aisyah Ozi. Okey, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Alright. Okey, Allahumma ya barik, sesungguhnya Engkau yang Maha mengatur, Engkau mengatur perjalanan matahari, bulan dan bintang. Dan aku memohon kepadamu ya Allah untuk membantu mengatur agenda hidupku agar bertepatan dengan redha-Mu. Okey, jadi kita nak bincangkan hari ini kita nak bincangkan tajuk berkaitan dengan kelebihan dan potensi diri. Okey, sejauh mana kita kenal diri sendiri? Adakah kita tahu kelebihan dan kekurangan yang kita ada? Sebabnya kebanyakan daripada kita ni merasakan yang kita sangat kenal diri sendiri kan, tapi hakikatnya masih ramai yang tak kenal dan tak tahu potensi yang ada. Alright. Jadi sebenarnya bila kita tak kenal diri sendiri, sebenarnya ia merupakan punca lah kenapa ramai yang mengalami masalah, mungkin kurang yakin dan tak berusaha dengan sebaiknya lah, kerana mereka merasakan yang mereka tidak mampu dan tak layak untuk lakukannya kan. Okey. Jadi untuk membincangkan tentang kelebihan dan potensi diri, saya menjemput Munir ataupun nama penuhnya Badrul Munir bin Suzaidi yang merupakan alumni UCAM untuk turut bersama-sama dengan kita. Dipersilakan Munir. Okey. Okey, baik. Terima kasih Munir kerana sudi meluangkan masa bersama kita dengan pagi ini. Okey, semuanya apa khabar? Sihat Munir? Saya Alhamdulillah, terima kasih pihak UCAM invite saya untuk join Pip Talk sama Madam Safi ni ya. Okey, baik, sama-sama. Okey, macam biasalah kan, sebelum kita nak borak-borak panjang kan, mestilah ramai yang tertanya-tanya ni kan. Mungkin ada yang tak pernah kenal Munir sebelum ni kan. Jadi boleh tak Munir cerita sikit latar belakang Munir? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pihak UCAM, terutama dari Madam Safi yang sudi jemput saya lah untuk tentang apa ni yang saya boleh ceritakan lah berkaitan dengan kehidupan saya. Jadi sebelum tu saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Badrul Munir bin Suzaidi. Saya berasal daripada Perlis lah. Saya berasal daripada Perlis dan saya merupakan anak pertama daripada 9 orang adik-beradik lah. Jadi saya merupakan anak sulung lah daripada 9 orang adik-beradik. Jadi sekarang ni saya bekerja di Pejabat Risda Daerah Baling lah sebagai penolong pegawai pertanian. Okey, Itu sebuah ringkas berkaitan dengan apa ni latar belakang saya lah.
Okey, okey. Boleh tak Munir ceritakanlah macam mana sebenarnya macam Munir memilih UCAM ni macam mana mula-mula dapat tahu pasal UCAM dan kenapa pilih UCAM? Okey, baik. Di peringkat permulaan ni bagaimana saya memilih UCAM untuk jadi pusat pengajian saya, di mana saya sendiri di zaman sekolah lah. Di zaman sekolah saya berada di dalam bidang sains sosial ataupun bidang sains agama lah, senang cerita. Saya Mm-mm. bukan berada di dalam bidang pertanian. Jadi saya memilih untuk dalam bidang pertanian ni disebabkan di awal persekolahan di mana tingkatan 3 lah, di tingkatan 3 tu saya ada usahakan sedikit lah berkaitan dengan pertanian ni. Saya ada ceburi dalam bidang pertanian ni. Jadi apabila lepasan SPM ni saya cenderung banyak ke arah pertanian lah. Makna kata saya didedahkan oleh ayah saya lah dari segi bidang pertanian ni. Jadi saya pilih UCAM ni, saya buat kaji selidik lah sikit berkaitan dengan UCAM di media sosial lah. Jadi saya buat research sikit berkaitan UCAM di media sosial. Start 2015 saya lapor diri untuk belajar di UCAM lah sehingga 2017 lah, sebanyak selama 5 semester, 2 tahun setengah. Jadi saya dapat informasi ni melalui, saya buat research ni melalui Facebook dan page UCAM sendiri lah. Tadi Munir ada bagi tahu yang ayah banyak bagi galakan kan. Ayah ni dia terlibat dalam bidang pertanian juga ke? Okey, ayah saya dia terlibat dengan bidang pertanian. Jadi dia terlibat dalam bidang pendidikan lah. Ayah saya seorang guru. Tapi dia banyak memberi motivasi kepada saya supaya saya menjadi seorang yang ada pilih haluan sendirilah. Bukan berbandukan daripada apa yang ditetapkan lah. Itulah seorang karakter ayah saya lah, senang cerita. Okey, baik. Lepas habis belajar kan, Munir buat 3 tahun diploma di UCAM kan. Lepas habis belajar, boleh Munir ceritakan apa yang Munir lakukan? Okey, masa zaman saya tu, madam, saya 2 tahun setengah dikatakan 5 sem lah. Tapi untuk kos sekarang ni saya rasa 3 tahun. Okey, jadi untuk apa yang saya lakukan selepas tamat je pengajian ni, masa sem akhir tu, sem boleh katakan sem 5 lah kan, saya diberi peluang untuk menjalankan latihan industri di mana-mana agensi pertanian lah. Jadi saya dipilih oleh pihak Bayer Crop Science ni sedang berhad melalui satu interview lah. Dia ada interview, sebenarnya interview tu untuk pengambilan kerja lah kan. Tapi saya beritahu pihak agensi bahawasanya saya ni dalam tempoh untuk latihan industri lah. Jadi saya menjalankan latihan industri. Selepas saya jalankan latihan industri tu ataupun dikenali sebagai praktikal selama 4 bulan, macam-macam lah yang saya dapat daripada praktikal tu. Dan dalam tempoh tu bulan 10 selepas saya habis intern tu, saya dipanggil sekali lagi oleh pihak Bayer untuk di-interview untuk dijadikan pekerja tetap lah untuk company tersebut. Alhamdulillah. Jadi saya terlibat, jadi saya terlibat dengan company ni. Saya kontrol, saya jaga berkaitan dengan R&D lah, research and development, berkaitan dengan produk-produk Bayer dan berkaitan dengan barang-barang Bayer lah, apa yang kita nak buat tu. Jadi saya ni berkaitan terlibat dengan projek-projek untuk createkan R&D untuk produk lah. Jadi sambil bekerja tu saya menjalankan satu perniagaan lah, di mana saya dah start dah, macam saya beritahu tadi dekat medium, saya dah start daripada tingkatan 3 lagi sebenarnya, tapi itu sambil-sambil saya buat lah. Jadi masa tu saya dah ada perniagaan ternakan ayam kampung. Lepas tu saya di mana saya ternak ayam kampung ni 300 ekor lah satu pusingan untuk pada peringkat permulaan tu. Dan selepas tu juga pada hujung tahun 2019 saya mula berkhidmat lah dengan Risda sebagai penolong pegawai pertanian Risda, ditempatkan di Pejabat Risda Daerah Baling lah. Jadi saya memilih untuk bekerja dengan Risda lah, sajalah saya untuk bertukar-tukar angin kan. Jadi sampai sekarang masih lagi bekerja dengan Risda ya? Ya, madam, saya masih lagi bekerja dengan Risda sekarang. Okey, baik. Boleh katakan masuk tahun kedua lah saya bekerja dengan Risda ni. Okey, tadi Munir ada bagi tahu yang Munir diserap bekerja bersama dengan company Bayer, iaitu company yang Munir jalani latihan industri kan?
Ya betul. Jadi semestinya saya rasa disebabkan oleh kredibiliti Munir yang baik ni lah yang menjadikan Bayer ni teruja ataupun berniat untuk ambil Munir sebagai pekerja tetap kan. Alright, so Ya kita betul itu. tengok based on experience Munir tadi, Munir pernah pun bekerja dekat dengan company Bayer which is company swasta, dan juga pernah bekerja Ya. dengan Risda, sekarang sedang berkhidmat bersama Risda. Jadi saya nak tahulah ada tak beza antara kedua-dua sektor ni, sektor swasta dan kerajaan, kan dari segi kerja ataupun persekitaran dia, Munir? Okey baik, saya akan kongsikan sedikit berkaitan dengan cara kerja di sektor awam dan sektor swasta lah. Memang ada perbezaan medium. Daripada segi cara kerja pun sebenarnya sektor awam ni dia lebih cenderung lah ke arah memastikan perjalanan pentadbiran dan pengurusan negara berjalan dengan lancar lah. Di mana kita ni berkait dengan servis lah perkhidmatan. Jadi kerja penjawat awam ni memang lebih dia cenderung untuk menyediakan perkhidmatan lah kepada golongan sasar kita lah. Contoh macam Risda sendiri pun golongan sasar kita adalah pekebun kecil lah. Jadi itu adalah perkhidmatan lah, servis yang kita sediakan untuk pekebun-pekebun kecil lah. Itu adalah daripada segi sektor awam lah. Jadi berbeza pula dengan sektor swasta ni, di mana kerja-kerja yang kita buat ni cenderung ke arah membangun produk sebagainya dengan beri keuntungan kepada sektor tersebut lah. Jadi di mana sektor swasta ni kita sediakan kita buat produk pembangunan produk cita swasta untuk keuntungan company tersebut lah. Itu jadi dari segi cara kerja lah, cara kerja dalam. Sama juga daripada segi persekitaran macam segi persekitaran di sektor awam ni, saya boleh katakan sektor awam ni dia terlibat dengan orang-orang kampung dan rakan-rakan kerja di dalam satu tempat lah kan. Okey, jadi macam sektor swasta ni saya lebih banyak terlibat dengan rakan-rakan di luar negara lah, daripada Filipina, China, Thailand, Vietnam, Jerman dan lain-lain lah, untuk datang ke sini untuk tengok R&D kita buat apa yang kita buat kan. Itu daripada segi perbezaan lah cara kerja dengan persekitaran, memang sangat berbeza lah. Cuma cara kerja tu ada sikit persamaan lah, cuma dia berbeza dari segi golongan sasar yang kita nak capai atau apa yang kita nak buat tu kan. Itulah sedikit perbezaan. Alright. So kita nak tengok tadi MD Syariza kata alhamdulillah rezeki lepas habis belajar, lepas praktikal terus diserap bekerja, alhamdulillah. Okey, Hanis Rosli kata hebat alumni UCAM. Ya betul, semestinya alumni UCAM adalah insan-insan terpilih yang berjaya dekat luar sana, alhamdulillah. Alright, kita ada Lindsay Hotaru. Lindsay Hotaru ni dia tanyalah macam kenal lah Badrul Munir ni DP batch yang mana? DP ke DSP? Cuba boleh jelaskan Munir? Okey, saya DSP. Saya kos DSP dulu tahun 2015 hingga tahun 2017 lah. Okey, bukan DP tapi DSP. Alright. Okey. Kita nak berbaliklah tajuk kita kan. Tajuk kita hari ini adalah tentang kenali kelebihan diri dan gilak potensi diri. Okey, pada pandangan Munir apa yang maksud dan juga perbezaan antara kelebihan diri dan juga potensi diri? Ada beza tak? Okey, baik. Pada pendapat saya dari segi kelebihan diri ini, setiap orang ni adalah unik dan berbeza lah dari segi kebolehan, minat dan kepribadian. Jadi kelebihan diri ini lebih kepada bagaimana kita melihat diri kita sendiri ni dengan cara kita lah. Di mana biasanya mempunyai kelebihan diri ini akan mempunyai keyakinan diri sendirilah, di mana kita menilai diri kita sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan kelebihan diri sendirilah. Jadi orang yang mempunyai kelebihan ni dia akan selalu yakin bahawa saya boleh melakukan sesuatu dengan baik, ataupun saya adalah seorang yang berguna lah. Bagi diri itu adalah daripada segi kelebihan lah. Jadi pula daripada segi potensi ni bagi pendapat saya pula lah, ada kemampuan diri. Kemampuan diri yang tersimpan dalam diri kita ni, dengan kata lain bakat yang terpendam yang belum dicungkil. Perilaku, perbuatan ataupun aksi lah dari bakat dan kerja keras ni. Jadi cerita dia berkaitan dengan kelebihan dan potensi ni medium. Dia dekat sebenarnya. Kelebihan dan potensi. Di mana bila kita ada kelebihan tu, di mana bila kita ada kelebihan, makna kita akan ada potensi untuk sesuatu benda yang kita nak tu. Jadi di mana kalau kata kita ada kekurangan, kita tak ada lah potensi.
Itu dikaitkan dengan kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan ni sangat pentinglah bagi diri kita. Kadang-kadang orang ada kelebihan tapi dia tak kerti nak tunjulkan macam mana dia nak tunjulkan, macam mana dia nak praktikkan benda tu supaya dia ada potensi untuk ke depan. Itulah berkaitan dengan potensi lah. Jadi kelebihan diri ni potensi berkait rapat dari segi bagaimana kelebihan yang ada pada diri untuk kita tunjulkan ataupun kita guna sebaiknya kelebihan untuk kehidupan seharian lah. Lepas tu di mana wujudnya potensi diri ni apabila kelebihan diri kita ni diyakini oleh individu. Maka wujudlah bakat-bakat yang terpendam tu yang macam saya cakap tadi kan benda kan. Di mana bila kita lihat kelebihan yang kita ada ni dengan kelebihan yang kita ada, soft skill yang kita ada, kita boleh bercakap ataupun banyak lagi lah kelebihan setiap orang ni memang Tuhan anugerahkan kelebihan masing-masing lah. Jadi dengan kelebihan yang kita ada ni kadang-kadang kita tak boleh nak tunjulkan sebab kita tak berani. Itu salah satunya lah. Tapi bila ada kelebihan diri, kita akan berkaitlah dengan potensi yang akan ke depan nanti tu. Okey, jadi bila kita kenal pasti kelebihan diri ya. Okey, bila kita kenal pasti kelebihan diri, barulah kita boleh kenal pasti potensi diri kan. Jadi semestinya potensi yang ada dalam diri kita ni adalah potensi yang boleh memberi kebaikan kepada semua kan. Dan kita sentiasa dengarkan orang yang baik, orang yang mempunyai potensi yang bagus adalah orang yang boleh memberi manfaat kepada ramai orang dekat luar kan. Alright. Okay. Munir, bilalah kita dah kita dah pastikan kita dah sebelum tu saya nak tanyalah kenapa kita perlu kenal pasti kelebihan yang ada pada diri kita ni? Okey, baik. Bagi saya ni kelebihan dalam diri ni penting supaya diri kita ni lebih self confident ataupun tahap keyakinan atas kebolehan diri ni tinggilah. Jadi setengah orang tu kadang-kadang ada kelebihan diri bila dia rasa benda tu tak penting untuk dia. Bila dia tak rasa benda tu tak penting untuk dia, lepas tu kelebihan tu jadi macam dengan ada saja kelebihan tapi dia tak ditunjukkan. Lepas tu dia tak ada self confident. Lepas tu dia akan jadi macam dengan aku boleh buat. Itu yang pertama sekali lah. Maksudnya pentingnya kelebihan diri ni sebab kita boleh membina self confidence kita lah. Lepas tu yang keduanya dari diri lebih berkomitmen lah dalam menjalankan urusan harian. Jadi kita lebih komitmen lah untuk menjalankan urusan-urusan harian ni. Lepas tu bagi pendapat saya lagi diri kita ni akan ada target lah untuk kita capai. Bila kita tahu kemampuan diri kita tahu kelebihan diri kita, jadi kita tahu potensi kita boleh pergi sampai ke tahap mana dan kita akan ada target lah. Jadi kita akan ada target untuk capai lah. Jadi seterusnya kesungguhan dalam bidang kerjaya ataupun urusan kendiri lah. Lepas tu juga boleh membolehkan diri kita ni memahami ataupun menerima diri kita sebagai individu yang unik. Kadang-kadang orang dia ada kelebihan tapi dia tak tahu kelebihan diri dia kan. Kadang-kadang dia tak boleh terima dia ada kelebihan macam ni tapi sedangkan dia ada kelebihan. Dia rasa macam diri dia ni sentiasa kurang, negatif dalam kepala dia kan. Okey, jadi yang seterusnya ni kita lebih bersedialah menerima orang lain walaupun mereka berbeza dari kita. Bila kita tahu kelebihan setengah orang tu dia akan kritik lah. Okey, kawan ni dia punya style macam ni, dia punya style macam ni. Dalam masa yang sama kita boleh menerima. Itulah pentingnya sebab apa kan. Lepas tu membantu kita menjalinkan hubungan mesra lah dengan orang lain. Mencari keluarga, rakan, jiran dan orang-orang di sekeliling kita lah. Yang paling penting sekali kita sedar kewujudan yang lebih besar iaitu Tuhan Yang Maha Esa lah. Sebab dia kan yang membagi keunikan kepada diri setiap manusia ni. Jadi setiap manusia ni memang adalah keunikan masing-masing ni. Betul. Itulah berkaitan dengan kepentingan sebab apa kita perlu tahu ada kemampuan diri ni, sebab apa kita perlu take note benda ni. Okey, baik. Kita ada beberapa komen daripada viewer kita. Alright, kita ada Ernie Shariza. Ernie Shariza kata, masa praktikal lah kita kena tunjukkan potensi dan credibility kita. Kena anggap kita bekerja bukan kita anggap kita bekerja bukan praktikal. InsyaAllah company akan nampak dan ada rezeki kita akan diserap di tempat kerja. Betul tu, betul. Kemudian kita ada Hanis Rosli, untung dapat merasa kerja dalam sektor swasta dan kerajaan. Mana lagi best? Hanis Rosli nak tahu yang mana lagi best? Kerja dalam sektor swasta ataupun kerajaan? Boleh tak? Boleh kongsikan? Okey, saya kongsi sikit berkaitan dengan kerja swasta dan kerja-kerjaan ni. Okey. Di mana kalau pendapat saya ada kelebihan masing-masing. Macam mana saya di sektor swasta dulu, dia ada kelebihan dia di mana waktu bekerja tu kita lebih fleksibel lah. Macam saya sendiri sebagai field technician dulu, saya memang kerja saya di rumah je madam.
Jadi kerja saya memang di rumah saja, jadi memang seronok lah kan situasi bila kita kerja di rumah ni kan. Tapi kita akan berkait dengan orang-orang di luar lah, bukan makna kata bukan partner-partner kerja kita tu bukanlah daripada dalam Malaysia. Makna kata kita nanti dia orang nak datang ke sini, kita kena atur kan, untuk tengoklah kita punya projek-projek yang kita dah buat tu. Jadi itulah berkaitan dengan swasta ni memang seronok lah kalau ikut berkaitan dengan salah satu orang akan pilih swasta ataupun kerajaan ni bergantung lah, dia akan pilih disebabkan gaji. Itu yang pertama sekali yang saya boleh katakan. Tapi persekitaran kerja tu tak sama lah. Cuma persekitaran kerja macam swasta ni dia lebih kepada enjoy. Macam sektor kerajaan pula ni, dia saya boleh katakan daripada segi pengurusan memang saya boleh bagi katakan A lah. Kalau untuk segi pengurusan kita nak lebih teratur, lebih teratur ataupun ada lebih macam cara kerja buat dia ni memang lebih teratur ni, saya recommendkan untuk sektor awam lah. Itu je lah perbezaan dia sikit je, tak ada ni pun. Cuma atas diri sendirilah kita selesa macam mana. Okey, semuanya bergantung pada diri sendirilah yang mana satu lagi kita prefer. Alright, kita ada Syazalina. Syazalina kata couldn't agree more. Kadang-kadang kita sendiri tak nampak and tak pandai menilai potensi diri. Kena sentiasa positif dan percaya kita mampu buat. Betul, sangat setuju. Kemudian kita ada Zul Zaini dia kata latihan industri pantas terbaik. Latihan industri pentas terbaik, asah dan teroka potensi diri, menonjol ataupun tergelam. Betul. Jadi adik-adik yang mungkin sedang menjalani latihan industri ketika ni, waktu ni lah waktu yang terbaik untuk adik-adik tunjulkan potensi diri. Alright. Kemudian kita ada Syahid Adil. Syahid Adil kata Syahid ni dia tag kawan-kawan dia. Okay, terima kasih Syahid kerana tag kawan-kawan yang lain untuk join kita pada pagi ni. Alright, untuk makluman madam, untuk makluman tu Syahid Adi tu merupakan penolong pegawai Risda jugalah di Rauk. Oh ya ke? Okay. Dia pun memang alumni UCAM juga. Alhamdulillah, welcome to Pep Talk Syahid Adil, dan terima kasih kerana jemput kawan-kawan yang lain seperti Fazli Zul, Farid Ahmad, Akia Dalai, dan banyak lagi lah. Okay. Kemudian kita ada Farawani kata be positif dan percaya pada diri. Betul tu Farah. Alright. Kemudian kita ada Syahid Adil kata hebat Abdul Munir ke Badrul Munir. Alright, kita seterusnya lah. Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan ni memang penting lah kan untuk diri kita supaya kita boleh berjaya kan. Tapi nak tahulah macam mana bagaimana kita boleh kenal pasti kelebihan dan kekurangan diri kita ni Munir. Okey, baik. Daripada segi macam mana kita nak kenal, kita nak kenal pastilah. Pada pendapat saya ni kelebihan diri dan kekurangan diri boleh dilihatlah daripada segi individu tu, sama ada dia memiliki gambaran positif dia punya tentang diri dia ataupun gambaran negatif lah. Jadi baik, daripada segi gambaran positif ni berkaitan dengan kelebihan lah, dan di mana gambaran negatif ni akan menunjukkan seseorang tu lebih cenderung kepada kekurangan diri lah. Jadi ini perbezaan sedikit lah antara kelebihan dan kekurangan lah. Jadi bila di mana kita tahu kita ada positif, kita ada kelebihan, jadi kita kena tunjulkan lah benda tu. Jadi di mana bila kita ada kekurangan diri, di mana gambaran negatif lah berkaitan dengan diri kita, kita kena cuba untuk ubah. Sebab benda ni dia bukan tetap. Macam keunikan yang ada pada diri kita, bila kita tak asah benda ni, dia tak akan tetapkan diri kita. Lebih senang dikatakan macam kita boleh bermain alat muzik. Itu paling simple lah saya bagi kelebihan seseorang, dia boleh main alat muzik. Adakah dia boleh main alat muzik tu bermula daripada diri dia sendiri? Dia boleh. Mesti dia dipraktikkan. Dipraktikkan, dia ada kelebihan untuk bermain alat muzik. Jadi bagaimana dia nak praktikkan benda tu supaya benda tu jadi kelebihan untuk diri dia. Jadi dia selalu praktikkan. Itulah yang saya katakan berkaitan dengan positif dan negatif tu. Sekiranya dia abaikan kelebihan yang dia ada tu, jadi dia tak ada lah nampak kat diri dia tu kelebihan. Dia rasa macam aku boleh main je ni gitar, aku boleh main je ni alat muzik macam ni. Tapi dia tak rasa benda tu kelebihan bagi diri dia. Yang seterusnya dapat mengatur lah dan bertoleransi dengan rasa kemarahannya. Ni kadang-kadang di mana ada je orang bila dia tahu kelebihan dan kekurangan ni, lepas tu orang kritik dia macam ni. Kau ni ada kekurangan macam ni, kau tak boleh terima pendapat orang apa semua. Jadi bila kita boleh kontrol tu, kita akan tahu maknanya kita ni ada kelebihan di mana kita boleh kontrol kemarahan.
Mhm. Kita boleh kontrol benda tu dah dan kita bertoleransi lah dengan baik. Itu kita ada kelebihan lah. Jadi yang seterusnya pula mampu berinteraksi lah dengan orang lain ni yang memberikan kritik tanpa musuhnya. Sebab daripada segi saya ni, saya rasa kelebihan dan kekurangan ni kadang-kadang kita dapat lihat dia daripada segi rakan-rakan sendiri sebenarnya. Kadang-kadang kita sendiri kita tak boleh nak jangka kita apa yang kita ada kelebihan kan. Bila kita bercakap, kita tunjukkan apa yang kita boleh buat sini, rakan kita sendiri yang akan bagi tahu kat kita sama ada kita ni ada kelebihan ataupun kekurangan. Tapi kita ni sebagai insan yang untuk berjaya lah, kita kena terima lah kalau sebarang kritikan tu yang berkaitan dengan tentang diri kita, kalau sama ada positif, kita terima lah kritikan tu dengan reda lah kan. Maksudnya kita ada kita ada kelebihan. Okey, di mana kalau kita dia cakap kita ada negatif kan, kita pun kena terima lah. Kita tak boleh lah sampai musuh dengannya. Itu makna kata kita tak profesional lah. Jadi kita ada kelebihan dengan kekurangan lah. Lepas tu kita dapat mengatur emosi, mengekspresasi keyakinan dan perasaan dengan mempertimbangkan perasaan orang lain lah. Lebih kurang macam tadi lah. Itu maksudnya lah. Berkaitan dengan pendapat saya kelebihan dan kekurangan ni dilihat daripada segi itulah. Kita kawal emosi, kita tengok gambaran positif dan negatif kan dan sebagainya lah. Okey, baik. Bila kita dah kenal pastilah kelebihan yang ada pada diri kita ni kan, apa yang next step kita nak perlu lakukan, Munir? Okey, maksudnya bila kita dah kenal diri kita ni, apa yang kita perlu lakukan lah. Okey, jadi bagi pendapat saya lah, apabila kita dah kenal pasti kelebihan yang ada dekat diri kita ni, jadi dengan kelebihan yang ada tu kita perlu asah bakat dia tu. Sebab kelebihan dengan potensi ni memang berkait rapat medium. Jadi bila kita ada kelebihan, selain itu kita berusaha lah untuk tunjulkan diri dengan bakat yang ada tu. Kadang-kadang bakat yang orang ada ni dia tak tunjulkan. Okey, saya bagi satu contoh lah macam dengan adik saya ni dia masuk pertandingan sayembara deklamasi puisi lah, peringkat kebangsaan di Melaka masa tu lah. Saya boleh tahun lepas 2 tahun lepas. Okey, jadi bila masuk pertandingan tu, dia antara orang yang paling muda. Masa tu umur dia 19 tahun. Dan di mana pesaing dia berumur 30-an. 30-an boleh dikatakan 30-an lah. Yang dah masuk bertahun-tahun, berbelas tahun, baru ada dapat pingat Johan pun ada. Dan dia dinobatkan sebagai juara sayembara deklamasi puisi lah. Berumur dia 19 tahun. Itu memang rekod Malaysia lah. Yang setakat yang saya ikuti ni. Jadi saya nak tunjuk dekat sini bila dia ada keyakinan ni, dia kena ada keyakinan berkaitan kelebihan dia. Sebab sebelum ni memang daripada segi prospek kita tengok dia ni memang minat daripada segi bidang-bidang berkaitan dengan nyanyian, puisi. Jadi bila dia asahkan lagi benda tu, dia tunjukkan diri dia, memang bakat tu memang ada. Jadi cuma kita kena tunjukkan. Macam mana kita nak tunjukkan tu, banyak cara kita nak tunjukkan benda tu lah. Yang keduanya, kadang-kadang orang sekarang ni malu nak tunjuk bakat tu. Tak boleh malu lah. Senang cerita untuk tunjuk bakat ni, jangan malu. Sebab zaman sekarang kalau kita malu memang tak dapat. Sebab sekarang ni pun kalau zaman untuk pekerjaan ni pun memang memerlukan bakat lah dan soft skill yang ada dekat diri lah. Yang seterusnya untuk berjaya ni tak bolehlah berfikiran malu atau segan silu, tak kena tempat kan. Jadi yang seterusnya ni zaman sekarang perlukan soft skill. Lepas tu dalam kalangan masyarakat pun dapat kualiti individu lah dalam segala dari segi aspek kerjaya. Bila kita ada soft skill, kita ada kelebihan diri sendiri, makna kata di mana-mana kita duduk pun kita adalah prinsip kehidupan kita sendiri. Okey, baik. Sebenarnya saya kan nak kongsikan satu kisah lah seorang pensyarah UCAM juga iaitu Encik Amin Hadari. Encik Amin Hadari ni dia ada satu kelebihan iaitu dia pandai sangat melukis. Dan sebenarnya kalaulah dan kita nampak bagaimana Cik Amin mengetengahkan kebolehan melukis ni sehingga dia boleh menjadi sumber pendapatan yang sangat lumayan. Jadi sebenarnya kunci utama seseorang tu boleh menunjukkan diri dan juga pandai menggunakan potensi ni sehingga boleh menjana pendapatan yang lumayan ni adalah yang pertama bukan jangan malu tadi, okey, dan bagaimana nak ketengahkan kepada orang ramai. Maksudnya macam mana nak menjual diri, macam mana nak mempromosikan kelebihan yang ada. Mungkin sekarang ni dah kita ada banyak platform-platform yang boleh kita gunakan seperti media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita tak boleh nak kata alah tak tahulah macam mana nak ketengahkan diri kan, macam mana kita nak menunjukkan potensi kan. Jadi sebenarnya saya
nak membuka mata lah kepada semua yang contoh terbaik Encik Amin Hadari, iaitu pensyarah daripada Jabatan Landscape dan Alam Sekitar UCAM. Beliau ni sangat bijaklah dalam menonjolkan kelebihan yang ada sehingga boleh meyakinkan orang ramai dan boleh menjadi sumber pendapatan yang lumayan di samping pendapatan yang sedia ada. Jadi bila kita pandai tonjolkan kelebihan kita, insya-Allah dia boleh menjadi orang kata batu loncatan ataupun boleh menjadi boleh menjadi apa orang kata menjadi pendapatan tambahan. Okey, jadi kita nak berbalik-baliklah pada dalam sektor pekerjaan kan, contohnya graduan-graduan yang lepas habis belajar, lepas habis belajar ni, apa jenis-jenis peluang dalam pasaran kerjaya yang boleh direbut oleh graduan dan bakal-bakal graduan yang akan tamat belajar nanti, Munir? Okay, ambil pergi peluang kerja ni graduan yang banyak sangat lah luar sana tu. Cuma kadang-kadang ialah bila kita masuk graduate baru praktikal, kita kena dah tu kerja di macam mana kan. Okey, jadi macam terus di pertanian sains pertanian, pengurusan ladang, pengelolaan ternakan, perniagaan tani, keusahawanan dan sebagainya tu kita bolehlah apply minta kerja sebagai pegawai penolong pegawai pertanian, penolong pegawai veteriner, penolong pegawai penyelidik, penolong penasihat industri, usahawan tani, penyelidik ladang, penolong pengurus ladang, penolong pengurus estate, penolong pegawai pemasaran, penyelia projek pertanian dan sebagainya lah berkaitan dengan kos-kos yang saya sebut tadi lah. Jadi benda ni di bawah perspektif agensi ni dia ada kerajaan dan ada juga yang swasta lah. Mana kata swasta sektor awam dan sektor swasta lah, di mana agensi-agensi yang buat post berkaitan dengan tadi ni sudah kelebihan lah. Kalau kata anak UCAM ni, saya boleh katakan keluaran UCAM ni boleh dikatakan Rizda sendiri dia akan pilih anak-anak UCAM daripada dia akan pilih daripada kampus-kampus lain lah. Sebabnya di bawah Rizda UCAM ni di bawah Rizda. Seterusnya macam Madi pun ada juga penolong penyelidik kan. Tu Madi ni dia buat penyelidikan. Kita ada ni kita subsidi padi apa semua ni berkaitan dengan jadi farmer pun ada juga dia punya pejawatannya tu. Jadi kita bolehlah tengok research kan yang mana yang bakal graduan tu. Jadi macam farmer ni ada saran. Lepas tu seperti macam Jabatan Pertanian, Jabatan Pertanian pun ada juga kerjaya kat situ berkaitan pertanian lah, berkaitan dengan pertanian lah. Dan seterusnya sektor swasta ni macam Sain Dabi ni more kepada estate lah, dan TH plantation, chemical industry dan farm industry lah. Banyak lagi lah yang berkaitan dengan prospektif kerjaya di agensi swasta dan agensi kerajaan lah. Okay. Dan bidang-bidang perakaunan pun ada sebenarnya bidang perakaunan, pengurusan perniagaan, e-perniagaan. Kita sebagai macam dalam kos tadi ni untuk mohon tu bolehlah sebagai penolong pegawai akaun, penolong eksekutif perakaunan, penolong juru audit, penolong pegawai bank lah dan sebagainya lah. Itu berkaitan dengan perakaunan. Jadi macam yang ni bolehlah apply di mana-mana yang berkaitan. Ada kadang-kadang company pun ada nak ambil juru audit kan. Kadang-kadang company pun ada nak ambil yang penolong pegawai akaun ni. Cuma kita sendirilah yang kena bijak memilih bagaimana kita nak cari tu kan. Okey, dan seterusnya yang paling banyaklah di luar sana ni saya boleh katakan landscape lah. Sebab sekarang ni di mana-mana saja landscape. Di mana-mana saja landscape. Okey, jadi bolehlah jadi penolong pegawai landscape, arkitek landscape, kontraktor landscape, pengurus nursery, perunding landscape lah. Jadi kerjaya sebagai dalam bidang ni kan kerjaya. Dari segi kita nak kerja sebagai pekerja awal, sebab di sini kita sendiri pun nak jadi usahawan sebenarnya berkaitan ini. Di mana bila kita jadi usahawan tu bukanlah usahawan yang no ilmu lah, makna kita di base pelajaran ni kita create business kita sendiri. Itu di saran
Dia musim-musim PKP macam ni kan, musim-musim pandemik ni kan. Jadi benda ni ilmu lah, satu ilmu. Bila kita dah ada ilmu, kita bolehlah create sendiri kita punya business. Itulah berkaitan sedikit sebanyak perkongsian dengan viewers kita berkaitan dengan pekerjaan apa yang bolehlah bakal graduan kan, bakal graduan ceburi. Jadi kalau untuk maklumat lanjut tu bolehlah buat research sendiri ya. Okey. Kak Riko kan kita punya kelebihan diri ni bukan hanya perlu ditonjolkan masa kita bekerja saja kan, tapi sebenarnya dia bermula dari segi interview lagi. Waktu interview tu lah kita kena kenalkan diri kita kena tonjolkan kelebihan supaya dia boleh menarik ataupun memilih menjadikan bos ataupun kita punya bos lah untuk Majikan. memilih kita sebagai pekerja kat situ. Jadi ada tak apa persiapan yang perlu dilakukan oleh calon-calon temuduga ni, especially yang bakal menjadi graduan kan? Ada tips tak Munir? Okey, baik. Buat setakat sekarang ni saya nak untuk makluman sajalah. Alhamdulillah setakat sekarang ni saya keluar daripada UCAM. Saya semua interview yang saya pergi tu alhamdulillah dapatlah setakat sekarang ni. Jadi saya nak kongsikanlah sedikit tips lah untuk para graduan di UCAM untuk jadikan yang benda ni sebagai tips lah. Bolehlah kalau kata korang nak ambil sebagai tips ataupun panggil apa macam dengan target lah apa yang perlu buat. Okey, jadi pendapat saya berkaitan persediaan untuk menghadapi interview ni bagi setiap calon temuduga kan, sangat penting lah bagi menentukan setiap calon tu layak dipilih ataupun tak layak kan. Jadi selain itu juga setiap company ataupun sektor ni dia akan pilih individu tu berkait dengan kepentingan atau tidak berkepentingan untuk dia punya agensi tu. Jadi itulah salah satu memang sangat penting lah kalau kita ni memang dia pun nak pilih panel, dia akan tengok sama ada kita ni berkepentingan ataupun tidak. Okey. Jadi saya ada tiga yang saya nak kongsi kat sini. Sebelum temuduga, semasa temuduga dan selepas temuduga lah apa yang perlu buat kan. Jadi saya boleh kongsikan kat sini tips sebelum temuduga ni. Sebelum kita nak pergi ke agensi yang tersebut tu, jadi kita buatlah research sikit berkaitan agensi sedia maklumat dan praktik lah. Jadi kita kena tengoklah apa yang berkaitan dengan agensi ni. Contoh macam dari segi Risda, apa yang Risda buat. Untuk kita nak pergi interview tu kita kena tahulah Risda ni agensi dia apa kan. Sebenarnya dia apa? Dia menyalurkan bantuan lah kepada pekebun kecil di mana untuk tanah semula, keusahawanan dan pelbagai lah. Jadi kita kena tahulah agensi tu kan apa sebenarnya. Macam farmer sendiri jalankan apa, macam jabatan pertanian sendiri jalankan apa kan. Jadi kita buat kaji selidik lah sikit sebab sekarang pun kalau nak kaji selidik tak perlu nak pergi ke agensi tersebut. Sebab dah banyak di media sosial kan, dan di page-page sendiri pun dah ada punya portal kan. Kita agensi. Jadi yang tu yang pertama. Yang keduanya pada segi bila kita dah tengok, kita dah dapat interview apa semua, kita dah nak pergi interview, kita sediakanlah dokumen dan portfolio yang diperlukan tu. Jadi macam dokumen-dokumen yang diperlukan, resume dan berkaitan dengan dokumen-dokumen lain lah kan. Itu kita prepare, saya rasa better yang tu prepare memang macam CJ SPM dan CJ yang berkaitan lah. Memang perlu, yang tu memang dia perlu, dia nak tengok dan persiap sedialah apa yang ada kelebihan dekat diri tu, dia akan tanya benda tu. Dia akan tanya, sebab kalau kita sendiri tak boleh bagi tahu kelebihan diri kita, macam mana dia nak tahu apa kelebihan kalau kita panel tu ambil kita sebagai pekerja di situ, apa kelebihan yang kita boleh buat kan. Okey, jadi yang seterusnya persiapan awal lah berkaitan knowledge ni yang saya cakap tadi lah. Jadi kena siap awal dengan knowledge lah. Macam mana kita nak kita tahu berkaitan agensi lah. Okey, dan seterusnya semasa temuduga lah. Semasa temuduga ni memang kita kena alert sikit. Kalau boleh tu sampai awal lah dekat tempat temuduga tu. Sebab kita bila temuduga ni boleh dikatakan nervous. Memang nervous. Tak katalah sama ada orang tu dah berkejaya ataupun tak berkejaya lagi, memang nak pergi interview tu memang akan nervous. Jadi saya sarankan untuk sampai awal kat situ, tengok tempat dan kita relax lah. Sebab cara interview tak sama kan. Ada tempat yang interview individu, ada tempat interview bagi apa ramai kan, ataupun sekarang ni di musim pandemik ni kebanyakan interview melalui online lah. Jadi kalau kita interview melalui online tu internet dia akan peranti yang lah kan untuk jawab apa yang kaitan dengan temuduga lah.
Jadi yang pertama ni kita bagi salam dan hormat ahli panel tu. Kena tahu lah panel yang kita cakap tu siapa sebenarnya kan. Kita kena kenal pasti siapa dia. Apa ni ahli panel tu. Kadang-kadang yang jadi ahli panel ni bukan orang biasa-biasa. Yang jadi ahli panel ni kadang-kadang pengarah kan. Okey, jadi pengarah-pengarah ni dia akan jadi ahli panel sebab dia sendiri lah yang nak buat keputusan sama ada budak ni berkepentingan ataupun tak berkepentingan lah untuk company, untuk syarikat dan apa ni pekerjaan tu lah. Jadi bila kita masuk ataupun kita berhadapan dengan panel ni, first impression kita tu sangat penting. Saya boleh katakan first impression ni sangat penting sebab bila kita masuk apa ni panel ni dia akan tengok macam mana perbuatan ataupun karakter seseorang ni, macam mana dia punya apa ni karakter lah. Jadi bagi saya ni first impression ni daripada segi pakaian, daripada segi sikap kita, daripada segi cara kita berjalan. Itu memang sangat penting lah. Jadi macam pakaian tu tolonglah apa ni pakai yang memang sepatutnya lah yang untuk interview walaupun tak diberatkan sebenarnya untuk si awam apa ni saya tahu awam dia memang sangat titik beratkan untuk pakaian lah. Bila kalau macam sektor swasta ni dia tak berapa sangat untuk pakaian, tapi still impression. Okey, yang seterusnya ni eye contact. Di mana bila kita dah duduk apa semua, kita kena eye contact dengan panel lah. Kita sebagai audiens dia, jadi kita sebagai viewer dia interview dengan dia. Jadi kita kena eye contact kita tu dengan dia tu memang kena okey lah. Makna kata bila contact ni salah satu untuk kena kata kita tak boleh tengok lah muka dia. Jadi Munir, kita ada apa ni ya. Kita sebenarnya ada gangguan line sebenarnya. Line Munir. Okey, tapi tak apa. Alright. Okey, tak apa. Kita berehat seketika lah. Boleh tak kita berehat seketika? Okey, mungkin ada gangguan teknikal sekejap. Okey, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita saksikan bingkisan yang kita sediakan pada hari ini.
Okay, baik. Alright, welcome back. Kita minta maaf lah tadi kita ada sedikit gangguan teknikal. Okay, line kita cemburukan kita. Alright, tak apa. It's okay. Kita teruskan soalan kita. Alright, buat pengetahuan semua viewers, Munir ni merupakan graduan yang menerima anugerah tokoh usahawan semasa convocation pada tahun 2018. Tahniah Munir. Okey, Terima kasih, boleh Madam. tak Munir ceritakan macam mana Munir boleh dapat anugerah tokoh usahawan tu Munir? Okey, baik Madam. Terima kasih sebab ajukan soalan ni kepada saya sebab soalan ni agak ni sikit lah. Okey, baik. Terima kasih. Pada awalnya saya ceburi bidang usahawan ni sejak saya tamat form 3 lah. Untuk naik ke form 4 tu memang saya dah ceburi lah bidang pertanian ni. Jadi saya mulakan ternakan ayam kampung lah. Dalam tempoh tu saya tercetus idea tu memang untuk ternakan ayam kampung lah. Masa tu zaman sekolah kan, form 3 saya buat secara kecilan lah. Dan di mana sambil itu saya juga mengusahakan cendawan tiram kelabu lah sebanyak 1000 bongkah lah. 10,000 bongkah. Okey, 10,000 10,000 bongkah. Wah. Ya, 10,000 bongkah. Dan saya beri peluang ni oleh ayah saya lah. Dan saya ceburi bidang usahawan ni sejak zaman sekolah lagi lah. Jadi ayah saya dalam konteks ni memang sangat jadi tonggak utama lah. Sebab di mana dia suka bagi pilihan kat saya untuk ceburi dalam bidang usahawan ni. Dan boleh dikatakan 100% lah modal tu memang daripada ayah saya lah masa ketika itu. Sebab di ketika itu saya zaman sekolah kan, memang saya tak ada modal lah untuk menjalankan perniagaan ni. Jadi ayah saya lah yang menyumbangkan untuk saya usahakan benda ni lah. Jadi setelah tu saya tamat form 5, saya cubalah untuk tambah baik projek yang saya telah jalankan ni dengan tambah kuantiti dengan menambah kuantiti ternakan ayam kampung lah. Sebelum ni saya buat 301 pusingan. Jadi selepas tamat persekolahan form 5 saya buat 1000 pusingan lah, 1000 per pusingan. Dengan penambahan kandang lah. Penambahan kandang ni okey, saya terima kasih juga kepada pihak veterina. Saya dapat bantuan agro premium muda sebanyak 20,000 lah daripada pihak veterina untuk membangunkan kandang lah, untuk tambah baik kandang. Dan dalam masa yang sama juga saya cuba usahakan untuk menghasilkan benih sendiri lah dengan mereka cerita inkubator. Okey, baik. Saya nak berceritakan berkaitan dengan agropreneur muda tadi Madam untuk lepasan graduan yang mana berminat untuk buat usahawan ni, saya sarankan untuk macam ternakan kita boleh mohon dengan veterina sebenarnya, ataupun pertanian, Jabatan Pertanian iaitu bawah agropreneur muda juga. Boleh meminta lah peralatan ataupun berkaitan dengan alatan pertanian lah untuk kita gunakan, dan dengan Risda sendiri pun dia menyediakan bantuan usahawan lah kepada anak-anak pekebun kecil ni. Jadi anak-anak pekebun kecil pun memang kita akan bagi bantuan usahawan lah. Tengoklah berkaitan dengan projek kerja yang dijalankan kan. Okey, jadi macam saya ni saya dapat agropreneur muda lah masa zaman tu saya tak kerja apa lagi. Okey, jadi saya dapat bantuan agropreneur muda sebanyak 20,000. Saya bolehlah membangunkan kandang seluas 70 kaki kali 23 kaki lah dia punya lebar dan panjang tu. Okey, jadi dalam masa tu saya buat sendiri lah inkubator untuk menghasilkan ayam kampung. Di mana sebelum ni inkubator ni dah ada di pasaran. Jadi saya buat sendiri inkubator ni sebab kos dia terlalu tinggi lah kalau kata kita nak beli tu kan. Sebab inkubator kalau yang kecil tu pun dah boleh katakan 300 ke 500. Jadi saya usahakan sendiri untuk buat inkubator yang besar lah. Jadi bila kita belajar benda ni, sebab saya sendiri pun tak pernah buat benda ni kan. Jadi saya belajarlah macam mana nak buat. Sebab sekarang pun YouTube banyak kan. Kita belajar daripada macam-macam lah, pelbagai benda kita belajar. Lepas tu saya buat daripada melalui YouTube saya tengoklah buat benda ni inkubator, dan benda ni sangat mudah lah. Lepas tu untuk membantu saya untuk menghasilkan anak yang kampung lah sebanyak 1,000 ekor per pusingan ni. Jadi jimat lah kat situ kos untuk saya buat boleh katakan memang jimat untuk saya hasilkan anak ayam sendiri ya. Okey, sebaik saja saya tamat pengajian di UCAM. Pada hujung tahun 2017, saya mula menceburi dalam bidang ternakan kambing lah. Okay, baik dah. Kenapa kambing? Kenapa kambing? Ni daripada ayam terus nak ke kambing pula. Kenapa? Okey, baik. Dari segi ayam tu, ternakan ayam tu saya masih jalankan. Cuma saya nak besarkan saya punya bidang skop saya punya usahawan tu. Saya nak besarkan lagi, pelbagaikan lagi. Okey, baik. Jadi pada peringkat awal tu saya bela kambing tu boleh katakan 4 ekor saja Madam. Dan di mana
sambil-sambil tu saya tamat dengan UCAM ni, saya terus bekerja di sektor swasta lah, di mana saya bekerja dengan buyer. Sambil-sambil tu saya berusaha untuk buat tambah kuantiti kambing lah. Saya beli kambing, tambah jual apa semua, sehinggalah kambing saya sampai jumlah dia 80 ekor lah. 80 ekor di kandang saya tu. Okey, jadi saya masa tu ketika tu saya ada projek ternakan kambing, ayam kampung dan cendawan tiram kelabu kan. Jadi saya pada peringkat tu mencari networking dan marketplace untuk terus majukan projek saya ni lah. Jadi networking untuk dalam bidang usahawan ni memang sangat penting lah bagi saya ni, dan marketplace pun sangat penting. Okey, baik, selepas saya jalankan aktiviti tu, saya buat projek tu, saya tercetus satu idea sistem, iaitu di mana sistem jualan ataupun dipanggil sistem trading lah, di mana ternakan kambing ni dia sebenarnya ada risiko. Setiap ternakan kita buat tu ada risiko lah. Dan bidang pertanian ni dia tak terlalu mudah dan dia tak terlalu susah lah. Jadi kita perlu ada ilmu lah untuk buat benda ni kan. Betul tu. Okey, baik. Jadi saya buat yang ni, saya tercetus satu idea di mana buat trading lah, trading. Okey, trading tu di mana kambing tu, sebelum ni saya buat teknik breeding. Teknik breeding ni di mana kita ternak kambing sehingga dia beranak lah, dan anak dia tu kita besarkan, kita jual. Okey, jadi bila saya buat benda ni, okey, dia sangat okey, cuma dia mengambil tempoh masa yang panjang lah. Itu pendapat saya lah, bagi pendapat saya. Ada saja orang kampung yang buat okey menjadi kan. Tapi bagi daripada segi saya kurang sikit ilmu berkaitan dengan ternakan yang ambil masa jangka panjang ni kan. Jadi saya gunakan kekuatan yang saya ada, saya buat trading. Saya buat trading ni di mana kambing itu akan masuk ke kandang saya selama 2 bulan atau 3 bulan lah, maksimum 3 bulan, dan saya akan pasarkan produk tu lah. Dan pasaran produk yang saya buat ni bukanlah berkaitan dengan jualan kambing hidup saja. Yang saya cakap tadi, saya cari marketplace ni adalah berkaitan dengan di mana saya buat perkhidmatan servis sembelih produk makanan lah, di mana saya buat masak siap, proses masak siap kan sekarang ni orang nak mudah. Ya, untuk betul. dengan kambing tu ada yang buat kenduri, dia nak siap sembelih, dah siap masak, siap semua. Jadi saya buat servis tu lah untuk adalah yang catering kan, berkait dengan ni lah. Tapi saya target untuk buat pada musim-musim yang tertentu lah. Itu yang saya buat lah. Alhamdulillah dapat sambutan yang memang memberansangkan lah. Jadi disebabkan saya buat benda ni lah, UCAM mungkin dah tengok saya lama kot. Saya tak tahu siapa yang cadangkan nama saya ni. Jadi saya tengok masa SEM akhir tu, masa dah graduate tahun depan tu, saya nak graduate kan. Saya akhir 2017, saya graduate tahun 2018. Jadi time saya graduate tu, saya dinobatkan lah sebagai tokoh keusahawanan bagi convocation ke-17 lah. Semestinya Jadi pihak itulah UCAM semestinya pihak UCAM ni memang ambil tahulah tentang perkembangan pelajar, perkembangan student-student dan juga alumni-nya sebenarnya. Kita sentiasa melihat-lihat memantaulah kan perkembangan bukan hanya pelajar kita yang sedang belajar, kita juga memantau pelajar-pelajar yang sudah pun habis belajar, yang alumni-alumni yang ada dekat luar sana. Tapi kalau orang kata rezeki lah kan, kalau dah rezeki namanya memang tak ke mana. Dan waktu tu saya rasa waktu convocation tu adalah kali pertama anugerah seumpama ni, anugerah tokoh usahawan ni dianugerahkan kepada pelajar, which is saya rasa sangat bangga dengan Munir. Okey, dan selain daripada tu saya juga dapat maklumat yang Munir ni membantu juga lah orang-orang kampung dekat mana, dekat Kedah ke dekat Perlis tu? Dekat yang orang kampung ni dekat Kedah, yang rakan-rakan saya ni ada di Alustar apa dah, di Kedah apa dah. Oh ya ke? Waktu tu kan orang kata Munir lah bantu ramai kawan-kawan orang kampung kan menjadi usahawan kan. Mungkin Munir boleh ceritakan lah agar dapat kita boleh jadikan inspirasi kepada viewers yang mendengar dekat luar sana ni. Perkongsian Munir bersama rakan-rakan bukan hanya kepada diri sendiri tapi kepada orang lain juga. Okey, madam. Dari segi membantu ni sebenarnya saya tak ada lah membantu daripada segi kewangan lah, madam. Saya membantu daripada segi khidmat nasihat dan networking lah kepada kawan-kawan ni, dan orang kampung lah ada yang terlibat tu. Jadi saya ceritakan kat sini berkaitan dengan khidmat nasihat yang saya pernah bagi dekat orang kampung saya ni, berkaitan dengan teknologi. Sebab di kampung saya ni boleh dikatakan majoriti
padi lah, padi, tanaman padi. Jadi saya Mhm. terdapat satu idea ni, iaitu projek drone lah, projek drone. Di mana saya Ah. dulu bekerja dengan buyer, saya memang ada handle untuk projek drone dan saya tahulah siapa dia yang supply tu, dan jadi saya ada kaki lah dekat situ. Jadi macam Mhm. mana saya handle benda ni? Saya jumpa dengan seorang orang kampung ni, dia memang ada mesin padi, ada, boleh katakan ada jentera-jentera pertanian lah. Mhm. Jadi saya nampak dekat sini ada satu projek ni yang memang boleh membantu ramai lagi orang muda kat luar sana kan, ramai orang muda yang kat kampung yang tak berkejaya. Jadi saya nak mengelakkan benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Kita bolehlah ambil orang panggil orang muda yang kat kampung ni sebagai pekerja-pekerja dia. Jadi saya sarankan kat dia ni untuk buat projek drone lah, yang pada peringkat awal Mhm. ni, di mana projek drone ni orang kampung tengok macam kan, ish, boleh ke kan? Okey, sebab Mhm. harga dia pun boleh tahan. Sebab harga dia saya boleh katakan, kalau kata drone yang DIY ni boleh dikatakan 28,000 lah. Oh, 28,000 ke mahal. atas lah. Mhm. Ya, tapi kalau yang betul-betul original dia punya brand DJI tu, boleh katakan Mhm. 50,000 ke atas lah. Itu memang Oh, standard harga dia lah. okey. Mhm. Jadi untuk permulaan ni bolehlah gunakan drone yang DIY ni kan. Okey, jadi supplier dia pun orang-orang kita. Jadi saya sarankan dekat toke mesin padi itulah. Jadi Mhm. dia pun berminat dengan projek drone ni. Mhm. Bila dia Projek beli drone satu ni, drone. apa kegunaan drone ni dekat kawasan sawah padi ni, Munir? Okey, baik. Macam untuk projek drone ni sebab saya tengok dekat kawasan padi kita ni, banyak yang buat semburan menggunakan pam galah lagi. Dia pakai pam Mhm. manual. Bila pakai pam manual ni, dia banyaklah dia punya kekurangan. Dia ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Tapi boleh dikatakan banyak kekurangan lah, sebab Mhm. diperlukan tenaga buruh yang untuk menjalankan benda tu. Jadi dia akan menggunakan tenaga lah. Jadi teruk. Jadi mana kata saya ambil tindakan untuk sarankan projek drone lah. Bila saya sarankan projek drone ni, permulaan dia beli satu unit drone lah, di mana Mhm. dia ambil seorang budak muda ni untuk control lah drone tu untuk jadi pilot. Dan masa peringkat awal itu biasa-biasa lagi, tak ada dapat sambutan. Tapi Mhm. masa peringkat yang seterusnya tu, saya dah masuk ke Risda. Masa tu saya dah masuk ke Risda. Saya balik Mhm. ke kampung balik, saya tengok dia dah ada 10 unit drone masa tu. Ah. Sebab saya sarankan dekat dia, cuba dulu kan. Saya tak tahu kata dia selaju itulah. Mhm. Rupanya dia nampak peluang, ini satu peluang lah, sebab boleh dikatakan kawasan saya tu dia cover semua untuk semburan racun, dan baja pun adalah baja medium macam semburan baja tu, dia pun cover juga untuk semburan baja dan racun lah. Jadi saya boleh katakan dekat situ petani-petani ni, pengusaha ni memang menguntungkan pengusaha lah. Jadi kualiti Mhm. kualiti semburan tu memang tercapai lah. Sebelum ni kalau kata Mhm. semburan manual ni oleh tenaga buruh ni, dia jadi macam dengan ada kawasan yang tak cover betul-betul kan. Biasalah bila dah penat ni, faham-faham je lah kan. Jadi Mhm. bila guna teknologi ni, dia akan kualiti dia lain lah, sebab dia memang 100%. Dia tak ada macam kan, sebab dia pakai teknologi robot kan. Bila pakai teknologi Mhm. robot ni, dia automatik lah, dia cover semua tu. Jadi saya benda Okey. tu sangat bangga lah bagi saya kan. Lepas tu yang Mhm. seterusnya ni, yang tu projek drone. Mhm. Seterusnya ni sahabat saya sendiri lah, keluaran UCAM juga. Sebelum ni dia memang minta mana-mana dia tak dapat kerja, dia tak ada kerjaya lagi lah. Jadi saya sarankan untuk dia buat ternak ayam daging. Pada Mhm. peringkat awal tu dia buat ternak ayam daging. Dia jadi macam dengan dia ada ilmu tapi dia kurang sikit ilmu kan. Mhm. Lepas tu saya cadangkan dekat dia, jangan buat ternakan. Saya cadangkan dekat dia buat jualan ayam proses. Jadi sekarang ni dia dah ada 3 Ah. cawangan buat jualan ayam proses. Itu alumni UCAM juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa tu nama Ya. dia? Nama dia Arif bin Hanafi. Dia ada di Pendang sekarang. Okey. Ada di Pendang. Alright, Dia alright, salah alright. salah satu sahabat saya yang dalam usahawan ni lah. Okey. Apa sebenarnya kepuasan yang Muni dapat ni bila ramailah kawan-kawan ni kan ataupun orang kampung ni yang sebelum ni mungkin tak cari-cari hala tuju kan, tak tahu nak buat apa, ada duit tapi tak tahu nak buat apa tapi bila dah berjaya ni kan apa perasaan, apa kepuasan ni bila boleh bantu orang lain pula ni? Baik, bagi kepuasan diri saya ni, saya sebenarnya saya bangga lah, saya bangga dan berpuas hatilah dengan khidmat nasihat yang saya bagi tu dekat orang kampung dan rakan-rakan. Dapat membantulah ekonomi sedikit sebanyak tu, walaupun saya tak membantu dari segi kewangan, tapi saya Hmm. membantu dari segi memberi input kepada mereka tu. Jadi saya rasa berpuas hatilah, seronok sebab anak-anak muda di luar sana pun
ada peluang kerjaya lah, ada peluang kerjaya di mana mereka ni ada modal, macam orang kampung tu tadi dia ada modal, tapi dia boleh dalam masa yang sama dia boleh membantu masyarakat kat situ lah untuk berkerjaya. Itu yang ni lah. Tapi saya nak cerita kat Madam, boleh saya cerita satu lagi Boleh inspirasi. Yang boleh. ni boleh jadikan inspirasi lah. Okey, boleh boleh Okey. silakan. Okey, baik. Yang ini berkaitan dengan saya ada jumpa satu orang pakcik ni. Dia tu saya tengok dia punya perniagaan adalah goreng pisang sahaja. Goreng Okey. pisang, Jadi cheese goreng pisang, ada perisa-perisa ke? ya, dia goreng pisang cheese, dan dia jual air balang tu lah. Saya boleh katakan dia jual air balang tu sajalah. Okey. Alright, Jadi okey. goreng pisang cheese dia tu biasa sajalah, bukan yang goreng pisang yang ada perisa macam-macam tu kan. Dia memang goreng pisang cheese saja nama dia. Okey, jadi apa yang dia buat lah, sebab saya banyak kali lah saya nak pergi jumpa dia, tapi tak dapat peluang kan. Bila satu hari tu saya jumpa dia, saya ingat yang orang mengusahakan tu dia punya toket kan. Lupanya yang tu dia punya pekerja. Jadi satu hari tu saya jumpa toket dia tu, saya pasang toket dia tu, saya pergi sembang. Bila saya pergi sembang tu, saya tanya dia lah, "Cik, saya nak tanya, macam mana cik usahakan ni ya?" Sebab saya nampak cik punya perniagaan ni bukan biasa-biasa lah. Lepas tu dia cakap, dia senyum kat saya. Dia kata, "Biasa je, saya jual goreng pisang je." Lepas tu sebab saya kata ini bukan biasa-biasa, sebab saya nampak cik ni macam kan apa ni, have je kan, tapi jual goreng pisang. Kita pun jadi macam kan betul kan. Tapi okey, bila dia cerita balik kat saya, sebenarnya saya ada 10 cawangan goreng pisang. Saya ada 10 cawangan goreng pisang cheese ni, di mana dia cover Perlis dengan Kedah lah. Jadi di mana dia ambil orang kerja, dalam masa yang sama dia boleh membantu orang lah. Orang di mana orang bekerja dekat situ dan boleh menguntungkan kat dia lah. Okey, jadi dia satu tempat dia bagi tahu dekat saya dia punya target adalah 100 saja, RM100. RM100 tu untuk setiap tempat ada punya cawangan lah. Jadi dia ada Sehari? sehari madam. Sehari, Dia ada okey. 10 cawangan. Jadi pendapatan pukal dia punya pendapatan 100 tadi tu yang dah bersih dan yang dah siap apa ni bayar pekerja lah. Pekerja, Jadi okey. maksudnya 100 tu yang bersih lah. Makna kata bila dikalikan dengan 10 tempat, pendapatan dia sehari 1,000. Boleh dikatakan 1,000 lah. Okey, sehari 1,000. Sehari Kalau 1,000. sebulan berapa Sebulan, tu? okey, sebulan 30,000 medium dia punya Sebulan pendapatan. 30,000 hanya Ya, menjual hanyalah goreng menjual pisang goreng sahaja. pisang cheese. Allah Ya, Subhanallah, hebat kan itulah semangat rezeki. yang jadi inspirasi sangat-sangat lah buat saya kan. Saya rasa macam benda ni tak logik sebenarnya, macam tak masuk akal. Tapi bila kita fikir-fikir balik, bila kita tengok balik kan, kita nilai balik, memang logik lah kan. Walaupun goreng pisang, walaupun keuntungan 100, tapi dia main dengan kuantiti. Itulah dimasukkan strategi perniagaan lah. Dan Bagi saya. semestinya pakcik tu pun dia mengenal potensi diri, mengenal kelebihan diri dia dulu kan, dan Ya, menggilat madam. potensi yang ada supaya dia boleh menjana pendapatan yang macam tu. Okey, jadi kalau kita nampak lah, memang kita tahulah 9/10 rezeki punca ni adalah daripada perniagaan. Jadi semestinya perniagaan ni banyaklah, boleh menjadi peluang lah kepada ramai orang dekat luar sana untuk tingkatkan pendapatan kan. Okey, pendapat Munir lah, kita tengok kan musim-musim PKP macam ni kan, so macam ada company yang terpaksa gulung tikar, ada yang company yang maju ke depan. Okey, so nak tanya jugalah antara bisnes yang sesuai kalau kita nak mulakan ketika PKP ni mungkin sebab ada ramai juga yang sekarang kita tengok ramai anak-anak muda sekarang ni yang buat dropship dan juga online business kan. Jadi macam mana Munir melihat peluang semasa PKP ni? Okey, baik. Bagi saya untuk macam peluang bisnes di masa di mana PKP ni saya sarankan untuk macam anak muda ni untuk ceburilah bidang dropship, agent ataupun stokis di mana kita bolehlah join agent di mana produk kan. Tapi saya sarankan untuk musim sekarang ni jangan jangan terlalu fokus kepada produk. Sebab macam zaman sekarang ni orang lebih kepada nak survive. Macam mana kita nak attack customer ni daripada segi produk-produk kita nak jual tu. Macam mana kita nak target dah. Makna kata macam kita kena tengoklah pasaran sekarang ni, kita kena buat kaji sedikit berkaitan dengan pasaran sekarang ni. Saya boleh katakan kalau cadangan saya produk makanan lah. Sebab produk makanan ni memang diperlukan sangat lah. Macam musim sekarang ni orang tak berani nak keluar, mungkin boleh buat COD, mungkin boleh buat macam kita buat penghantaran servis. Itu sangat penting lah bagi saya ni. Memang untuk produk makanan lah, saya sarankan produk makanan lah. Ni paling simple sekali lah. Kalau kata yang macam yang benda-benda lain tu mungkin selepas PKP lah. Sebab sekarang ni tak sesuai sangat lah untuk yang macam produk lain ni. Okey, bila kita sebut pasal makanan kan, makanan ni bahan asas dia adalah
asas daripada pertanian kan. Jadi Ya, kalau madam. kita tengok pertanian ni merupakan antara cabang bisnes yang sangat bagus lah kan. Ya, Untuk pengetahuan viewer yang kat luar sana tu, UCAM ni adalah merupakan sebuah IPTS yang bernishkan pertanian. Jadi kita nak tengok lah UCAM dan UCAM ni sebenarnya bukannya hanya mengajar ataupun menyediakan pelajar untuk memahami bidang-bidang tertentu terutama pertanian dan sebagainya. Tapi sebenarnya setiap program yang kita tawarkan ni adalah unik dan disuntik dengan ilmu keusahawanan kan. Jadi bagaimana Munir melihatlah kelebihan yang ada pada UCAM ni membantu Munir dari segi aplikasi keusahawanan tu sendiri. okey, baik. Ya, soalan ni memang saya paling suka sekali sebab dia berkaitan dengan apa yang UCAM dah buat kepada produk-produk yang dikeluarkan. Kami ni boleh katakan produk-produk UCAM lah. Okey, jadi cerita dia selain daripada teorikal yang ditekankan dalam kos keusahawanan, okey, kami juga ni dapat pendedahan lah secara praktikal di kos amali ladang. Sebab kita di UCAM ni kalau kata setiap kos tu boleh dikatakan ada kos keusahawanan dan ada kos amali di ladang. Okey, jadi setiap kos lah boleh katakan macam itulah. Okey, jadi di mana saya sendiri dan rakan-rakan ni pun diajarlah amali di ladang permulaan. Okey, kami juga di dalam kelas ni memang kita belajar secara teorikal lah. Teorikal berkaitan dengan keusahawanan, macam mana kita nak buat benda ni, macam mana kita nak pasarkan dan macam mana kita nak target marketplace apa semua lah. Jadi seterusnya tu bila amali di ladang ni sendiri, sebenarnya amali di ladang ni dia sangat membentuk memang sangat membentuk. Di mana kalau kata macam kami ni dulu ada kena handle projek tanaman macam sayuran. Okey, macam sayuran, lepas tu ternakan unggas, lepas tu ternakan aquaculture dan sebagainya lah. Okey, jadi yang berkaitan dengan tanaman ni, macam pertanian, kami buat tanaman, contoh macam sayuran. Kita sendiri yang tanam, kita sendiri yang manage dan kita sendiri yang pasarkan produk tu. Macam mana kita nak buat? Jadi dekat sini dia create kan, siapa yang boleh lengkapkan tiga ni, memang dia akan dapat markah lah untuk amali ladang tu. Jadi inilah kelebihan yang UCAM bagi ni. Jadi macam kami ni pun tercabar untuk nak dapat markah tinggi, mesti kita akan cari pasaran, mesti kita akan kena jual habis. Jadi itu adalah satu target. Bila kita dalam keterpaksaan ni, kita akan jadi benda tu sebagai main utama. Jadi bila kita ada target untuk tu, jadi memang membantulah. Maksudnya daripada segi teorikal dan dari segi praktikal sendiri pun memang kita dah di-train supaya kita boleh cari pasaran. Macam mana kita nak cari pasaran dalam yang terdesak tu, kita boleh je cari pasaran, sedangkan benda tu ada di persekitaran, cuma cara kita olah macam mana. Itu adalah memang kaitan lah macam mana UCAM boleh createkan produk-produk UCAM ni, keluaran UCAM ni daripada segi pengurusan dan pemasaran lah benda-benda ni. Yang ni memang berkait dengan keusahawanan lah. Saya memang sangat setuju lah. Okey, baik. Semestinya UCAM ni adalah sebuah IPTS yang sangat sesuai untuk mereka yang nak merasai sendiri kan pengalaman sebenar dari segi bukan hanya teori saja, tapi kita dari segi amali pelaksanaan dalam keusahawanan tu memang diterapkan supaya pelajar dapat rasai pengalaman sebenar kan. Alright lah, kita tengok Munir, situasi pandemik sekarang ni kan dan kita tengok ramai kan yang kehilangan kerja ni. Saya nak tanya lah, adakah kerjaya sebagai usahawan ni dapat membantu ramai orang yang terpaksa diberhentikan kerja untuk survive ni? Okey, baik. Bagi pendapat saya, kebanyakan di luar sana ni ketika musim pandemik ni rata-rata boleh dikatakan berlakunya masalah terpaksa diberhentikan kerja ataupun pengurangan gaji ataupun sebagainya lah. Jadi bagi pendapat saya, kerjaya sebagai usahawan ni sangat membantu untuk terus survive. Sedangkan kadang-kadang orang yang bekerja pun kadang-kadang kita sendiri pun masih berniaga sambil-sambil kan. Okey, lepas tu apa yang saya nampak di luar sana ni ketika pandemik ni, jadi usahawan ni pelbagai bidang lah, utamanya dari bidang agro makanan dan sebagainya lah. Peluang sekarang ni memang ada daripada sumber pertanian lah, saya boleh katakan daripada segi sumber pertanian. Jadi usahawan dalam pandemik ni memang saya boleh katakan membantu untuk daripada segi membangunkan ekonomi kita sendirilah. Sebab sekarang ni orang dah tak fikir sangat dah ekonomi untuk yang ni dah, orang akan fikir ekonomi terutama sendiri. Sebab sekarang kan musim pandemik, jadi masing-masing boleh katakan bawa haluan masing-masing lah. Jadi saya sarankan untuk buatlah sesuatu yang kita rasa boleh mendatangkan keuntungan kat kita kan. Dalam masa yang sama kita boleh menjaga kita. Tapi saya nak cerita sikit lah madam, sebagai yang ni sebagai sumber kita sendirilah untuk kita supply kita punya sumber dan untuk
mengurangkan kita punya perbelanjaan lah kan. Okey, Aha. macam bidang pertanian sendiri sekarang ada yang duduk di kampung. Okey, mungkin ada yang duduk di kampung ni untunglah sebab dia ada kawasan tanah untuk buat tanaman kan. Hmm. Untuk buat tanaman dan ternakan sebagainya lah. Jadi macam yang duduk di pekan, macam mana kita nak aplikasikan pertanian ni dalam kehidupan seharian kita lah. Jadi saya Hmm. sarankan sekarang ni banyak saja berkait dengan sistem-sistem pertanian lah, iaitu di mana sistem hidroponik, aquaponik, dan fertigasi dan sebagainya lah. Jadi ada kawasan walaupun sikit kita dah boleh buat pertanian tu. Walaupun kita tak ada tanah, tapi kita dah boleh buat sendiri. Macam dengan sistem hidroponik sendiri pun kita dah boleh buat tanaman di mana untuk supply untuk kehidupan kita seharian lah. Jadi di situ boleh menyebabkan kuranglah kita perbelanjaan dapur kita tu kan. Jadi Aha, itulah betul. sedikit perkongsian untuk viewers kita lah kan. Tak Ha-ha. semestinya kita nak mencari keusahawanan saja, dalam masa yang sama Hmm. kita nak mengurangkan kos perbelanjaan kita lah di mana musim pandemik ni. Okey, betul tu. Okey, ada komen daripada Ruhaizat. Okey, Ruhaizat kata Alhamdulillah ramai yang dah berjaya dengan kerjaya masing-masing. UCAM memang terbaik. Ya betul, UCAM semestinya adalah pilihan IPT yang terbaik. Okey, alright, kita nak tanya soalan seterusnya berkaitan dengan UCAM. Berkaitan dengan UCAM. Antara banyak-banyak pengalaman lah semasa belajar di UCAM kan. Apa kenangan pahit manis yang Munir tak boleh lupakan sepanjang berada dekat UCAM masa belajar dulu? Okey, baik. Saya nak banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman di UCAM ni yang saya telah lalui lah. Jadi saya nak cerita kat sini dua benda je lah, pengalaman pahit saya dan pengalaman manis saya. Okey, baik, daripada segi pengalaman pahit saya ni, masa peringkat awal saya masuk UCAM ni memang saya tak boleh langsung dengan bidang kos yang ada ni sebab saya tak biasa dengan kos sains. Saya masuk-masuk terus dah ada kos sains, dah ada kos orang panggil macam sains, fizik, bio, kimia kan. Jadi masa tu saya memang tak ada base orang panggil, tak ada langsung orang panggil macam Basic lah. main lah. Saya basic, saya tak ada basic langsung berkaitan dengan kos yang saya ni lah. Tapi tiba-tiba bila saya masuk UCAM ni, saya terkejut lah. Kos yang ni macam saya tak boleh catch up ni. Tapi bila habis yang pertama, saya dapat nak chancellor saya dapat orang panggil dekan. Aha. Jadi bila makna kita di sini tak ada masalah lah sebenarnya untuk kita belajar, walaupun kos lain kita belajar, tapi tak ada masalah, dia atas diri sebenarnya, kita minat ataupun tak minat lah. Jadi dalam masa yang sama selepas saya dapat daripada situ saya dapat orang panggil macam feel untuk ke depan tu. Saya rasa macam saya boleh, okey, saya try sampailah habis 5 sem tu. Saya dapat anugerah Net Chancellor lah. Saya dapat anugerah di mana yang saya tak sangka langsung, saya dapat 2 anugerah dalam satu masa. Iaitu saya dapat anugerah Net Chancellor dan anugerah tokoh keusahawanan. Saya tak sangka langsung lah saya dapat dua anugerah itu. Saya ingat saya dapat satu je. Jadi Jadi semestinya saya bersyukur lah. pengalaman belajar di UCAM, pengalaman pahit manis itulah yang menjadikan Munir menerima anugerah 2 anugerah serentak semasa kumpul tu kan, dan semestinya pengalaman pahit manis tu juga yang membentuk siapa diri Munir sekarang kan. Ya, madam. Alright, jadi saya nak tanyalah soalan yang terakhir lah kan. Kenapa UCAM ni perlu menjadi destinasi pengajian kepada adik-adik yang masih lagi tercari-cari untuk tempat untuk sama belajar, Munir? Okey, baik. UCAM ni bagi saya lah adalah destinasi yang terbaik lah buat adik-adik yang minat dalam bidang pertanian, perniagaan, landscape dan sebagainya lah. Bidang ataupun kos yang ditawarkan oleh pengusaha UCAM ni saya boleh katakan selaras lah dengan skop kerjaya di pasaran industri di luar sana. Boleh dikatakan memang selaras lah. Jadi produk-produk keluaran UCAM ni boleh dikatakan 80 ke 90% saya boleh katakan memang berkerjaya lah. Jadi bidang pertanian ni memang tak pernah sia-siakan kita lah. Jadi bidang yang bersesuaian yang banyak ditawarkan UCAM ni, adik-adik mencuburi terutama dalam bidang pertanian lah. Memang bidang pertanian yang disarankan kalau kita di UCAM ni. Jadi saya boleh katakan petani ni adalah perniagaan lah. Pertanian adalah perniagaan. Jadi kalau kata pertanian tak ada di kita punya bumi ni, makna kata manusia takkan ada lah kat sini sebab pertanian adalah sumber utama makanan kita. Jadi UCAM ni saya sarankan sangat-sangat dekat adik-adik. Memang sebagai inspirasi, adik-adik boleh jadikan inspirasi lah apa yang saya bagi tips tadi tu. InsyaAllah kalau boleh jadikan inspirasi. Tapi saya boleh katakan UCAM ni adalah selaras lah dengan bidang kerjaya di pasaran lah.
Memenuhi pasaran kerjaya ya. Ya. Alright, baik. Dan semestinya UCAM ni lah merupakan sebuah ataupun merupakan satu platform, satu tempat di mana kat sinilah juga kita boleh mengenali kelebihan yang ada pada diri kita, pada masa yang sama menggilap potensi kita sebelum tamat belajar dan sebelum diserap masuk ke mana-mana alam pekerjaan lah kan. Okey, jadi daripada apa yang kita bincangkan ni kan Munir, mungkin saya boleh dapat simpulkan bahawa setiap manusia ni dia ada kelebihan, ada kekuatan dan ada potensi masing-masing kan. Okey, dan kejayaan hidup seseorang tu dipengaruhi oleh kebolehannya mengasah dan menggilap potensi sebenar yang dianugerahkan kepada kita. Jadi jangan lupa kita kena jadi the best version of ourselves. Okey. Jadi sebelum kita nak undur diri kan, mungkin ada kata-kata akhir Munir kepada semua penonton yang masih lagi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Okey, baik. Terima kasih madam. Yang ni yang terakhir daripada saya ingin mengatakan bahawa setiap manusia ni dia ada kebaikan dan kekurangan masing-masing lah. Jadi untuk yang ada kelebihan dan kekurangan ni, di mana kelebihan ni kita bolehlah tunjulkan dan kekurangan ni kita bolehlah perbaiki setiap dari masa ke semasa lah. Dan prinsip hidup kita ni adalah kena ada matlamat. Itu yang paling penting sekali lah dalam kehidupan, mestilah ada matlamat dan ada target apa yang kita nak capai lah. Itulah yang saya ingin sampaikan untuk kesimpulan bagi saya lah. Jadi terima kasih lah. Okey, kita ada Wan Aini Ramzan. Semoga terus berjaya dan dilimpahi rezeki Allah SWT Tuan Munir. Amin. Bagus Tuan, very inspiring. Dan kita ada juga ni Suhana Ismail. Semoga terus berjaya wahai anak. Amin. Okay. Ibunda saya. Terima kasih Bunda. Sudi join. Okey, hai bonda, hai aunty. Okey, aunty yang sedang menyaksikan kita pada hari ini semestinya rasa bangga yang Munir adalah seorang yang hebat sekarang ni, hasil keluaran daripada UCAM. Okey Munir, kita dah banyak kan borak-borak dengan Munir, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Munir atas kesudian hari ini melapangkan masa, sebab hari ini hari rehat Munir tapi sangguplah meluangkan masa bersama-sama dengan kita, dan saya berdoa agar perkongsian ini akan menjadi asbab yang baiklah dan juga membuka mata kita semua agar sentiasa meningkatkan kebolehan diri sejajar dengan perubahan masa dan juga teknologi. Jadi saya mendoakan agar Munir bertambah maju di masa depan. Semoga Munir sentiasa di bawah rahmat dan kasih sayang Allah. Terima kasih Munir. Terima kasih madam. Okey, jadi untuk makluman adik-adik yang di luar sana yang mungkin tercari-cari tempat pengajian, okey, sesi pengambilan pelajar kemasukan Julai 2021 masih lagi dibuka. Kita ada lebih kurang seminggu lebih lagi untuk tutup kita punya kemasukan. Alright, dan juga saya nak maklumkan bahawa UCAM kini menawarkan, okey, siapa yang berminat untuk masuk intake Julai 2021 ni, kita nak tawarkan package potongan istimewa. Okey, apa yang istimewanya? Okey, antaranya ialah kita nak bagi diskaun 50%, yuran pendaftaran, okey, hanya perlu bayar RM250 sahaja. Kemudian kita nak bagi sijil profesional eksekutif halal bernilai RM3,000. Selain daripada tu, kita nak bagi percuma power bank, okey, dan kita nak bagi juga percuma setahun yuran pengajian program asasi sains dan asasi pengurusan perniagaan, di mana adik-adik akan belajar, okey, mempersiapkan diri sebelum sambung belajar peringkat degree, dan pengajian secara asasi itu akan diberi secara percuma sahaja. Alright, dengan tawaran harga asrama yang sangat-sangat murah, dan juga kita nak bagi diskaun 20% yuran pengajian kepada alumni Kolej Risda dan juga UCAM, dan juga lepasan Kolej Vocational. Okey, andai kata adik-adik ni adalah merupakan anak-anak pekebun kecil, kita nak bagi tawaran diskaun 20% yuran pengajian. Selain daripada itu, kita nak bagi derma siswa bernilai RM2,000 bagi program ijazah sarjana muda dengan pencapaian pointer 3.5 ke atas. Bila dah habis belajar dapat pointer tinggi 3.5 ke atas, anda akan terima one off, okey, RM2,000 tunai, dan juga kita nak tawarkan insentif RM500 dan kupon makanan kepada siswa dan siswi yang berkelayakan. Alright, selain daripada itu, UCAM juga kita nak UCAM juga menawarkan program eksekutif khas kepada golongan yang ingin meningkatkan peluang kerjaya kepada sesiapa yang sudah pun bekerja tapi nak tingkatkan kerjaya masing-masing. Kita ada pelbagai program eksekutif yang kita nak tawarkan, contohnya eksekutif program dalam agriculture,
Kita ada program eksekutif dalam plantation management, landscape management, leadership and management, human resource management dan juga program eksekutif pengurusan pembangunan luar bandar. Okey, jadi kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun berminat nak sertai kita di UCAM sama ada program eksekutif ataupun menjadi sebahagian daripada warga UCAM dalam mungkin peringkat asasi, diploma, bachelor, master, ni jangan lupa layari www.ucam.edu.my. Dan akhir sekali sebelum kita mengundur diri, saya mengucapkan terima kasih kepada semua followers UCAM yang stay sampai habis live ni, dan jangan lupa untuk terus sokong kami di live akan datang. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Pep Talk with Madam Safi minggu depan jam 11 pagi. Bye, Assalamualaikum. Aduh, letih. Okey. Assalamualaikum. Dah. Hai. Pada hari ni saya nak bertahniah ataupun mengucapkan tahniah kepada semua lepasan SPM dan juga STPE. Dan pada hari ini saya nak oyak pasal orang yang duk nyari tempat-tempat belajar. Jadi, daripada kita lengah ke masa, marilah kita join College University Agroscience Malaysia, UCAM. Tapi, saya tak tahu UCAM tu apa. UCAM tu adalah IPT milik keseluruhan Risda. Jadi, program yang ditawarkan di peringkat master, bachelor, diploma dan juga asasi. Bidang pula yang ditawarkan adalah pertanian, landscape, apa lagi? Luar bandar dan juga IT. Dan banyak lagi. Jadi, marilah kita sertai secara online. Tak kira lah, saya pun tak tahu pakai telefon ke. Marilah kita sertai secara online di www.ucam.edu.my. Jadi, apa lagi kita tunggu? Jom sertai! Gomo kata gomo! Woo! Kenapa sedih sangat tu? Oh, tak mendapat tempat di universiti pilihan? Jangan risau. Kami di College University Agroscience Malaysia UCAM sentiasa membuka ruang dan peluang untuk anda semua. Untuk mendaftar, layari www.ucam.edu.my. Jumpa anda di sini. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan tekan like video ini. Cantik.